akan saya kongsikan daripada ayat Suratul Rum ayat 31 dan juga awal Suratul Mulk. Beberapa ayat daripada awal permulaan Suratul Mulk iaitu diletakkan di bawah tajuk sunnah kauniyah antara balak dan fasad. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Yaqulun nasu 'adatan wa naquluha ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita luangkan sedikit masa untuk sama-sama mendengar perkongsian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Boleh? InsyaAllah. Ya. Okey. Terima kasih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini suka untuk saya berkongsi satu tajuk yang akan saya kongsikan daripada ayat Suratul Rum ayat 31 dan juga awal Suratul Mulk. Beberapa ayat daripada awal permulaan Suratul Mulk iaitu diletakkan di bawah tajuk sunnah kauniyah antara balak dan fasad. Sunnah kauniyah antara balak dan juga fasad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratul Rum, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud telah zahir kerosakan di daratan dan di dasar lautan kerana disebabkan tangan-tangan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kepada mereka atas sebahagian perbuatan yang mereka lakukan. Mudah-mudahan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berkaitan dengan al-fasad, iaitu kerosakan. Kemudian dalam suratul Mulk Allah Subhanahu wa taala berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang bermaksud maha berkat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan tangannya menguruskan pemerintahan, segala pemerintahan. Dan Allah Subhanahu wa taala atas semua perkara sangatlah
menguasai perkara tersebut. Dialah yang menciptakan hidup dan mati, menciptakan mati dan hidup. Untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih terbaik amalannya. Dan dia maha berkuasa lagi maha pengampun. Dan ayat ini banyak bercerita berkaitan dengan al-bala. Sunnah kauniyah. Sunnah kauniyah ini termasuk daripada tajuk berkaitan dengan sunnatullah. Sunnatullah, ada banyak sunnatullah ataupun sistem Allah. Kita maksudkan dengan sunnatullah ialah sistem Allah. Antara Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah sunnah kauniyah, iaitu sistem penciptaan. Sistem penciptaan. Dalam suratul Mulk juga Allah Subhanahu wa taala menyebut Allah Ta'ala menyebut alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Dia juga yang menciptakan 7 petala langit secara bertingkat di antara satu sama lain. Kamu tidak akan melihat dalam penciptaan yang Maha Esa itu, yang Maha Pemurah itu, sedikit pun kecacatan. Kembalikan penglihatan, adakah kamu melihat daripadanya kekurangan? Allah Subhanahu wa taala menyebut Allah Taala ciptakan semua makhluk dia sempurna, sifat dia tidak ada kecacatan padanya. Ya. Semua yang Allah Taala cipta tidak ada kecacatan. Malam tidak akan mendahului siang. Dia tidak akan mendahului Allah Subhanahu wa taala dalam apa perkara sekalipun. Semua makhluknya macam tu. Bulan tidak akan mendahului matahari. Yang disebut oleh para ulama tentang aflak, aflakiha wa ajnasiha, segala jenis putaran-putaran makhluk itu semuanya tidak akan bertembung di antara satu sama lain. Ya. Betul Allah Ta'ala sebut, kamu tengoklah sekali. Ya, kalau kamu jumpa, apa dia kekurangan. Kalau tak jumpa, tengok lagi. Allah Ta'ala sebut macam tu. Ya. Yang akhirnya akan kecewa adalah kamu, sebab kamu tidak akan jumpa kekurangan. Ya. Mungkin kita akan jumpa kekurangan pada satu makhluk, iaitu manusia. Ya, Allah Ta'ala ciptakan manusia ni, dia ada akal. Dia boleh nak beriman ataupun tidak beriman. Ya. Satu-satunya makhluk yang sentiasa melanggar arahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah manusia. Allah Ta'ala suruh beriman, dia tidak beriman. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan semua perkara ada berkat dan juga ada rahmat pada dia. Ya. Maka itulah yang disebut sebagai sunnah kauniyah, sistem penciptaan alam. Ya. Akan tetapi bagaimanakah tiba-tiba alam ini boleh berlaku kerosakan, boleh membawa kerosakan? Ya. Kita bagi contoh hujan. Sehari dua ni ataupun beberapa hari ini asyik hujan saja. Ya. Dan beberapa tempat pun banjir. Ya. Sedangkan kalau kita melihat kepada ayat Al-Quran berkaitan dengan hujan, asal-asal penciptaan hujan memberi manfaat kepada manusia. Ya. Hujan ni memang memberi manfaat dari sudut kelebihan dan juga peraturan dia. Tapi bagaimana tiba-tiba berlakunya banjir yang merosakkan? Ya. Maka dekat situlah datangnya ayat Al-Quran
dalam surah Rum ini, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Setiap kefasadan itu datang daripada tangan manusia, bukan percaturan Allah Subhanahu wa taala. Apabila sepatutnya kawasan tadahan hujan, kawasan tadahan hujan, kita timbus kawasan tersebut. Bukit Bukau, kita tarah Bukit Bukau. Hutan yang sepatutnya menjadi penapis air hujan, kita buang hutan. Kawasan-kawasan paya, kita dirikan pembangunan dan perumahan. Kemudian dengan masalah sistem peparitan, sistem pengaliran air dan sebagainya tidak diuruskan dengan baik, akhirnya berlakulah banjir. Sebab tu dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang dua perbezaan, apa itu bala, apa itu fasad. Ada dua perbezaan tersebut, bala ataupun ibtila. Tidak semua bala adalah ibtila, tidak semua fasad adalah bala. Tidak semua bala adalah fasad, tidak semua fasad adalah bala. Akan tetapi yang penting, bala ataupun fasad bukanlah azab. Bala ataupun fasad bukan azab. Kerana azab hanyalah diberikan di hari kiamat sahaja nanti. Azab untuk umat manusia ni, umat Nabi SAW telah ditangguhkan hari kiamat nanti. Berbanding dengan umat-umat lain, apabila Nabi-Nya berdoa, diturunkan azab kepada mereka kerana kerosakan yang terlalu dahsyat. Sebab tu kita kena beza di antara bala dan juga fasad. Para ulama mendefinisikan bala dan juga fasad. Antaranya ialah bala adalah ujian yang dilalui secara fitrah. Bala ini adalah ujian yang dilalui secara fitrah. Maksudnya dia berjalan macam biasa, sampai satu masa ada ujian akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi fasad adalah kerosakan yang berlaku hasil dari kecuaian dan salah sikap manusia yang di luar daripada fitrah. Fasad luar daripada fitrah. Kerosakan yang bukan tabi'i. Kita bagi contoh macam ni. Sesuatu kawasan mungkin 10 tahun, 20 tahun sekali banjir. Biasa macam tu. Tempat saya tinggal di Meru, 20 tahun sekali banjir besar. Itu biasa, semua tempat macam tu. Kecuali tempat yang dah biasa banjir. Tempat yang dah biasa banjir sekalipun, orang dah bersedia, kemudian biasanya banjir tidak teruk, walaupun dah biasa banjir. Akan tetapi yang bukan kebiasaannya banjir, tiba-tiba banjir berterusan dan teruk, maka ini kita sebut bukan fitrah. Ini disebabkan kerosakan tangan-tangan manusia. Kita dah tahu dah akhir tahun ni akan banjir biasanya, ataupun bukan akan banjir, akhir tahun ni biasanya akan hujan lebat. Kita dah tahu dah, orang dah baca cuaca, orang dah buat perangkaan, semua dah ada. Kalau di kawasan saya, dalam beberapa hari sebelum hujan, baru nak besarkan longkang, baru nak bersihkan longkang, baru nak bersihkan rumput-rumput yang tumbuh di longkang, baru nak buat. Tak tahulah sebab pilihan raya ke apa kan. Tapi dah tahu dah, ni musim-musim akan berlakunya hujan yang lebat. Kalau perparitan dan pengaliran tidak diuruskan dengan baik, kita memang mengundang banjir saja-saja. Begitu juga kalau diberi contoh. Contoh macam kita buat satu jambatan.
Kita buat satu jambatan merentasi sungai. Yang dimaksudkan dengan balak adalah kita membuat jambatan dalam keadaan yang cantik, cukup lengkap sifat dia. Apabila kita melintas jambatan tersebut, boleh jadi sekali-sekala kita terjatuh daripada jambatan tersebut. Maka itu fitrah. Kalau terjatuh, biasa. Akan tetapi, fasad adalah kita membuat jambatan dalam keadaan tak cukup sifatnya. Kita buat jambatan juga tapi tak cukup sifat dia. Tak ada penghadang kiri kanan, simennya kurang dan sebagainya. Yang sampai satu masa kita mengundang kehancuran kepada jambatan itu. Maka itulah yang dimaksudkan dengan fasad, kerosakan. Maka salah siapa? Itu salah tangan-tangan manusia yang membuat jambatan itu. Antara kesilapan kita apabila berlakunya kerosakan, kebanyakan kita akan menyalahkan alam. Kita salahkan alam. Kita kata apa? Kita kata bencana alam. Bila berlaku banjir, berlaku kepala air, berlaku sekian-sekian musibah, kita kata bencana alam. Sedangkan alam itu diuruskan oleh siapa? Adakah kita yang menguruskan alam? Bukan. Tapi kita mendiami alam dan kita melakukan kerosakan. Tiba-tiba bila berlaku kerosakan, kita salahkan alam. Sebab tu bencana jangan dikaitkan dengan alam. Bukan alam yang bagi bencana pada kita. Kita, kerana tangan-tangan kita, bencana berlaku kepada kita. Sebab alam itu merujuk Alhamdulillahirabbil alamin. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Yang dalam ayat-ayat yang lain banyak menyebut alam tidak akan bercanggah di antara satu sama lain. Lepas tu kalau kita bagi contoh pasal hujan, biasa hujan. Sekali-sekala mungkin lebat. Tapi kalau pengurusan hujan itu dengan baik, sebagaimana fitrah dia, tidak akan berlaku banjir. Tapi apabila pengurusan hujan tidak diuruskan dengan baik, maka kita memang jangka akan berlaku banjir. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang lain, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu rosakkan bumi selepas Allah Subhanahu Wa Taala memperelokkannya. Sebab lawan kepada fasad adalah islah ataupun solah. Solah lawan kepada fasad. Sebab tu sifat solah adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kita ni as-salihin, kita ni yang memakmurkan bumi, sepatutnya kita. Tetapi kita yang jadi mufsidin, yang merosakkan bumi. Sebab tu ayat Zuhara bermaksud kana mustatiran. Al-fasad kana mustatiran. Fasad ini sebenarnya dia tersorok. Kerosakan ini sebenarnya dia Allah Ta'ala sorokkan dia. Sama ada Allah Ta'ala tak timbulkan kerana kita tak cakna ke dan sebagainya, pelbagai alasan. Tapi kalau kita kacau sikit, dia akan timbul kerosakan. Sebab tu bila tangan kita kacau, kita, sebagaimana saya bagi contoh, kita setarah-tarahnya bukit. Berapa banyak bukit-bukit yang dikenali satu ketika dahulu, dah tak ada dah bukit. Kan? Nama tempat pun bukit, tapi tak ada bukit pun. Nama tempat je ada bukit, tapi bukit dah tak ada. Nama tempat ada sungai, tapi sungai dah tak ada pun.
Sebab itulah apabila alam itu sudah tidak menjadi fitrah, ya, maka akan berlaku kerosakan yang banyak. Sebab tu hidup, tuan-tuan, hidup ni beragama kena ikut fitrah, kehidupan biasa pun kena ikut fitrah. Kita hidup ni beragama memang kena ikut fitrah, ya, kehidupan biasa pun kena ikut fitrah. Kehidupan beragama ni, kehidupan bila Allah Ta'ala suruh kita buat, Allah Ta'ala larang kita tak buat. Itu kehidupan beragama. Kalau kamu langgar kehidupan beragama tidak melalui fitrah, maka kamu mengundang fasad daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, boleh sampai kepada azab. Tapi tidak akan kena azab yang dahsyat. Bukan maksudnya azab yang menghancurkan keseluruhan umat, ya. Sebab tu Allah Ta'ala sebut antaranya ayat wala taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina, ya. Jadi segala yang mendekatkan kepada zina hendaklah dijauhi, ya. Barang siapa yang bercanggah dengan perkara tersebut, maka dia mengundang fasad yang sebenar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Macam contoh, kerana penzinaan ini rosak keturunan, berkahwin campur antara keluarga sebab penzinaan. Kita tak tahu macam mana boleh berkahwin campur jadi, ya. Mungkin benda tersebut mungkin tak berlaku lagi di tempat kita, tapi berlaku di negara-negara Eropah, negara-negara barat yang mengamalkan keterbukaan ini. Kemudian kehidupan biasa, sebagaimana yang saya sebut tadi, kehidupan biasa juga hendaklah berlandaskan fitrahnya, ya. Kita hidup biasa pun kena berlandaskan fitrah. Agama apatah lagi, kehidupan biasa pun kena berlandaskan fitrah, ya. Macam yang saya sebut tadi, nak hidup, ya, nak buat apa-apa saja, selain daripada kita jaga alam itu sekali, ya. Kita mungkin kalau mengeluarkan hasil bumi, kita keluarkan sebanyak-banyaknya. Kalau membuat pembangunan, kita bangga pada besarnya pembangunan, tetapi kosong daripada pengisian di dalam. Sebab tu dari sudut segala perkara tidak ada kebetulan pada perkara tersebut, ya? Sebab tu kita tegur berkaitan dengan istilah bencana alam, ya? Sebab dia bukan kebetulan, ya? Kalau dari sudut agama, apabila kamu melakukan kerosakan beragama, kamu mengundang bencana daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya? Dia bukan kebetulan. Dia tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan bencana pada satu tempat. Benda tu bukan kebetulan. Dia diundang, kita buat sesuatu pelanggaran maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala turunkan bencana pada satu tempat, ya? Dan kalau kita sendiri yang mengundang kita sendiri yang mengundang satu perkara, sama ada yang saya sebut tadi dari sudut kauniyahnya, maka dia pun akan diundang dengan bencana yang macam sama. Bila kita hidup tidak pentingkan perkara-perkara yang berkaitan, ya? Bila nak buat rumah ataupun bila nak buat bandar dan sebagainya, tidak difikirkan pasal kawasan tadahan hujan. Sebab kalau diperhatikan banyak tempat kawasan hujan dan juga pengaliran ini antara masalah yang sentiasa menjadi masalah besar, ya. Tapi tak ramai. Saya pun tengok dari sudut kempen-kempen politik pun tak menempuhkan perkara-perkara tersebut, ya. Macam hujan sekarang,
banyak tempat banjir. Waktu tu mungkin nampaklah muka. Tapi kalau dah menang, kalau banjir pula, mungkin jarang-jaranglah nampak. Sebab penyelesaian tidak berdasar. Kalaupun datang hanya sekadar untuk meraih undi, bukan untuk penyelesaian jangka masa panjang. Begitu juga dari sudut perkara-perkara ini, setiap perbuatan pasti ada pampasan dunia dan akhirat. Kalau orang yang melakukan kerosakan, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Ayat liyudhiqahum ba'dalladhi amilu seolah-olah Allah Ta'ala memberikan tempelak kepada kita. Kamu masak suatu perkara yang tidak lengkap, tidak cukup sifat, tidak cukup bahan, kemudian bercampur di antara barang-barang yang baik dan buruk. Hasil masakan itu kamu sendiri rasa. Tempelak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala begitu, liyudhiqahum ba'dalladhi amilu. Kamu rasakan apa yang kamu buat. Kalau kita buat satu makanan yang tak sedap, tak cukup bahan, campur perkara-perkara haram dan juga halal, campur bangkai ke, campur najis ke, kita sendiri tak tergamak untuk makan, tiba-tiba kita bagi pada orang. Nah, itu perumpamaan kepada orang yang melakukan kefasadan. Cuma dari sudut yang menerima fasad adalah semua orang akan terima perkara yang sama. Sebahagian orang melakukan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan, semua orang akan terima. Itu masalah. Kalau sebab pengaliran, kalau kita dari sudut kehidupan ini, kalau sebab penyelesaian perparitan tidak diselesaikan, bila berlaku banjir, semua orang akan kena banjir. Macam itulah. Mungkin yang tersumbat beberapa tempat sahaja, tapi bila berlaku banjir, semua orang akan kena banjir. Macam di tempat saya, bila banjir banyak tempat, rumah dia tak banjir, tapi keliling dia banjir, maka dia tak boleh keluar kerja. Dia terperangkap di situ juga. Walaupun rumah dia tak banjir, rumah orang lain banjir, orang lain terpaksa berkemas, orang lain barang-barangnya rosak, tapi dia tak boleh buat kerja juga, sangkut kat situ. Kalau dia dah kat luar, dia tak boleh masuk dalam, walaupun rumah dia tidak banjir. Sebab tu alam ini bukan untuk dihidupi oleh satu orang sahaja, untuk kita selfish, kita seorang saja nak buat, kita saja. Begitu juga berkaitan dengan maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia kata dia nak berzina, dia seorang je, dalam keadaan menyebut secara terang-terangan, ataupun membuat maksiat, dia nak minum arak, dia seorang-seorang, dia kata, dia menunjukkan perlawanan secara jelas kepada kemungkaran yang dibuat. Maka apabila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan bencana, semua orang akan kena sekali. Sebab tu sebagaimana yang kena kepada umat-umat sebelum kita, apabila mereka menentang nabi-nabi mereka, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan azab kepada mereka, semua kena. Habis semua kena. Kalangan Firaun, kalangan pengikut Firaun, ada kalangan mereka yang beriman, akan tetapi terpaksa sebab jadi tentera dan sebagainya, terpaksa. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala tenggelamkan mereka, semua tenggelam sekali. Sama ada yang beriman dan kebanyakan mereka kufur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma akan dibangkitkan mengikut amalan masing-masing. Tetapi kena, semua kena. Sebab tu jangan kita terbiasa mengundang perkara-perkara ini
perkara-perkara maksiat terutamanya yang akan menyebabkan kita minta tolong kereta WRQ 4614 Toyota untuk alihkan. Ada halang jalanan. WRQ 1416 tu. 4614. Sebab tu Allah Ta'ala sebut berkaitan dengan azab sebagaimana kepada umat-umat sebelum kita. Allah Ta'ala sebut فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. Kita berhenti sekejap tuan-tuan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'. Sikit lagi tuan-tuan. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. Mereka memperbanyakkan di dalamnya al-fasad, iaitu di tempat mereka kerosakan umat-umat terdahulu. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan ke atas mereka cemeti azab. Allah Ta'ala sebut macam tu kerana fasad yang terlalu banyak fasad. Kalau kita mengkaji bagaimana sebelum daripada Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab kepada kaum-kaum sebelum kita, kita akan melihat bagaimana penentangan mereka yang terlalu dahsyat kepada para nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Sehingga kesyirikan itu adalah perkara biasa, sehingga mereka nak membunuh para nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Nak bunuh nabi, bunuh nabi, nak meliwat tetamu nabi, perkara-perkara yang melampau yang dibuat. Dan antara yang lagi teruknya adalah apabila berlakunya sebut apa dia, menjadi kebiasaan. Ada istilah dari sudut pemikiran, menjadi kebiasaan, neutralisasi, perkara tersebut bercanggah dengan fitrah, tetapi kita neutralkan, kita jadikan benda tu biasa. Sepatutnya minum arak itu adalah kemungkaran, kemudian orang minum secara terang-terangan macam tu. Zina itu adalah kemungkaran, orang buat zina secara terang-terangan. Macam contoh yang perlu ditegur juga adalah lepas pada PKP ni orang semakin selamba tak solat Jumaat. Hari ni Jumaat kan. Orang kalau dulu orang sorok-sorok juga tak nak solat Jumaat. Sorok-sorok lah kan, walaupun dia tak solat Jumaat, dia mungkin sorok-sorok. Sekarang orang tak solat Jumaat, dia selamba je, dia melepak ramai-ramai kat kedai, menunjukkan dia tak nak solat Jumaat. Dulu mungkin dia sorok-sorok, sebab mungkin ada yang tegur dan sebagainya, dia malu, masih ada malu untuk tak solat Jumaat. Tapi orang sekarang tak tahulah, lepas pada mungkin dulu PKP dia boleh pilih nak pergi semayang tak pergi semayang. Sekarang dah habis, dia pilih untuk tak pergi semayang juga. Itu menunjukkan kemungkaran yang jelas dibuat. Sebab tu kalau semakin ramai budak-budak pun dah malas nak pergi semayang Jumaat pun ada. Budak-budak tak pergi semayang tak apa, kan? Nanti dia besar sikit, dia boleh pilih untuk tak pergi semayang Jumaat ataupun tak. Asal ada alasan kecil je tak pergi semayang Jumaat. Maka ini kemungkaran kecil yang bakal mengundang kepada kemungkaran besar. Sebab tu kalau saddu zari'ah tidak dilaksanakan untuk mencegah daripada perkara ini semakin merebak, maka satu masa nanti kita dah akan berlaku neutralisasi. Dah terlalu biasa.
Kan? Dulu nak bawa anak perempuan orang semua akan tegur, ni dah kahwin belum? Sekarang bawa je lah, tak kisah pun kan. Malahan orang yang kadang-kadang yang belajar agama pun kita pening, belum kahwin lagi dah boleh keluar sama kan? Belajar agama sebelum bertunang dah boleh sama-sama pergi cari pakaian, cari baju untuk kahwin. Macam mana ni? Itu satu ujian yang besar kepada Islam, sebab orang-orang agama pun sendiri melanggar apa yang sepatutnya dia belajar, ya? Tapi ini lebih perkongsian pada malam ini lebih pada secara umum berkaitan dengan balak dan juga fasad, ya? Supaya kalau kita jaga perkara-perkara ini tidak mengundang kepada kerosakan yang lebih teruk, ya? Setiap perkara ada penyelesaian. Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan berikan penyelesaian, ya? Kalau kamu kembali kepada Al-Quran. Sebab tu Quran bukan hanya penyelesaian akhirat kita saja dan kehidupan beragama, tapi Al-Quran juga sepatutnya menjadi penyelesaian kepada kehidupan seharian, ya? Tapi manusia tidak ingin kembali ke situ, ya? Itu mungkin kelemahan kita, ya? Sebab tu tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kebetulan kita pun tengah pilihan raya ini, sangat penting untuk kita memerhatikan perkara-perkara ini, ya? Walaupun melantik pemimpin bukan termasuk daripada perkara rukun dalam agama, perkara fardu dalam agama, ya? Tapi dia adalah antara perkara-perkara penting kifayah dalam Islam. Kalau melantik pemimpin tidak diambil penting, kita boleh mengundang kerosakan-kerosakan yang lain, kan? Pemimpin sendiri yang mengajak kepada perkara-perkara yang bercanggah dengan agama, maka orang-orang macam ni kena diperhatikan untuk ditolak, ya? Tuan-tuan punya tempat lah, pandai-pandai lah fikir sendiri macam mana, kan, ya? Cuma kalau kita tahu bagaimana penerimaan dia kepada agama, maka itulah antara calon yang penting untuk kita ambil, ya? Sebab dalam khutbah pun duk cerita pasal berkempen dan sebagainya, kita tambah sikit lah, ya? Jadi saya kira sekadar itulah perkongsian pada malam ini. Mungkin tidak tersusun sebab mood lari. Dia mula tu mood lari. dia jadi tak jumpa tune sebab mula tu lari, ya? Wallahu taala alam. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan saya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.